Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa di STEM ini, apabila sesuatu kuliah nak dimulakan, maka ia dimulakan dengan tazkirah. Jadi kerana saudara-saudari sekalian ini merupakan pelajar-pelajar yang baru berdaftar, baru 2 minggu masuk ke STEM. Jadi saya secara personal nak ucapkan selamat menjadi keluarga STEM. Mungkin ada orang bertanya, ya, kenapa digunakan perkataan keluarga? Bukan selamat menjadi pelajar STEM. Keluarga sebab kita menganggap bahawa setiap warga STEM itu adalah merupakan ahli keluarga STEM. Keluarga di sini bermaksud dua benda, ya. Yang pertama bermaksud bahawa kita semua ini adalah merupakan satu tubuh, dan yang kedua kita semua ini adalah merupakan hawariyun ataupun penolong setia untuk menegak. Jadi sebab itu kita gunakan istilah keluarga, kan. Jadi untuk yang pertama, maksud yang pertama ni kita satu tubuh, itu adalah berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Ahmad nombor 17654 dari Nu'man bin Bashir, terjemahan dia, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, perumpamaan kaum mukmin dalam berkasih sayang dan persaudaraan sesama mereka adalah seperti satu jasad. Jika salah satu anggota badan sakit, maka seluruh badan akan turut merasa sakit dengan berjaga malam dan juga dengan demam. Jadi maksudnya gitu, kita antara kita ini, kita adalah satu tubuh yang kalau ada kawan-kawan kita yang ditimpa musibah, kita juga turut merasa dan simpati dan juga rasa sedih. Rasa kesakitan itu kalau misalnya mendapat nikmat, kita juga turut sama-sama bergembira. Jadi kita bukan individuals, kita bukan nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Jadi atas sebab itu kena jaga sungguh-sungguh, sebab setiap kita ini adalah STEM. Setiap kita warga STEM ini adalah STEM. Apa yang kita lakukan akan memberi impact kepada STEM. Kalau kita buat baik, insya-Allah STEM nampak baik. Kalau kita buat tidak baik, impactnya kepada STEM juga adalah tidak baik. Jadi jangan berfikir bahawa kita nak buat benda ni kita saja. Bila nak melakukan sesuatu, kena sentiasa fikir apa impactnya kepada STEM, ya, apa yang memberi image kepada STEM. Jadi oleh sebab itu kita sama-sama kena jaga STEM lah, insya-Allah. Itu jadi sebagai satu tubuh. Dan mesti ingat, kalau misalnya contoh dalam kita mengaji ni pun, kalau kita tidak hadir dan ada orang luar tahu apalah pelajar-pelajar STEM ni, ada yang hadir, ada yang tidak hadir, impact kepada STEM itu tak cantik daripada perbuatan kita, maka itu juga adalah merupakan satu perkara yang bagi kita di peringkat STEM adalah perkara yang tidak betul. Jadi sekarang, bermula daripada sekarang, saudara-saudara sekalian, kena jagalah dari segi akhlak, dari segi kesungguhan belajar, dari segi konsistensi, dari segi adab, semua belajar semua, supaya dengan itu insya-Allah dia memancarkan kepada indahnya STEM itu, ya, dengan berkasih sayang, dengan persaudaraan sesama kita, dan dengan itu nanti insya-Allah kita akan disegani oleh orang luar, dan orang luar akan merasa seronok apabila bersama dengan kita. Jadi dengan itu, kalau kita cemerlang pun nanti insya-Allah, maka kecemerlangan itu dapat juga dikongsi oleh STEM. Jadi saya tekankan ini sebab untuk setiap pelajar, apabila katalah ada deadline, jangan buat last minute dah berfikirkan, kalau aku dapat markah rendah lah, kalau dapat markah tinggi tinggilah. Jadi bukan begitu, ya. Kalau dapat markah rendah, dia akan memberi impact kepada seluruh STEM itu. So kena ingat sungguh-sungguh kita sebagai satu tubuh. Yang kedua, hawariyun. Hawariyun ini adalah merupakan satu istilah yang Allah perkenalkan untuk merujuk kepada penolong setia Nabi Isa dalam menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini khusus dalam surah Ali Imran ini, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada ketika Nabi Isa merasa akan kekufuran kaumnya, Bani Israel, Bani kaum Yahudi, kekufuran mereka itu,
Maka Nabi Isa bertanya dalam kalangan kaumnya, siapakah penolong-penolongku kepada Allah dengan menegakkan agamanya? Maka ada satu kumpulan. Ada setengah riwayat mengatakan kumpulan ini terdiri daripada 12 orang. Tetapi kita tak tahulah secara tepatnya berapa orang. Tapi istilah ni Allah guna, kumpulan ni Allah gunakan perkataan Hawariyun, iaitu penyokong Nabi Isa yang setia kepada Nabi Isa. Sebab mereka berkata, kamilah penolong-penolong utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kami beriman kepada Allah, ya, dan sesungguhnya kami ialah orang-orang Islam yang berserah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini Hawariyun ini orang-orang yang tinggi imannya, ya, orang yang setia kepada pemimpin Nabi Isa, dan juga orang yang sanggup menjadi penolong untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita anggap setiap warga Istiaf juga begitu. Apabila masuk Istiaf saja, kita mengharapkan bahawa semua kita ini, setiap individu kita ini menjadi Hawariyun, menjadi penolong setia untuk Istiaf menegakkan agama Islam, insya-Allah, dan juga sama-sama untuk menjadi penolong menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan iman dan takwa, serah diri bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta bantuan dan juga pertolongan Allah untuk kita merealisasikan cita-cita kita ini. Jadi mesti ingat status, ya, setiap warga Istiaf, terutama pelajar baru sekarang ni, dah dapat status Hawariyun lah, insya-Allah, dan Istiaf mengiktiraf itu, dan setiap orang kena mainkan peranan untuk menjadi, ya, pembantu yang setia untuk menegakkan agama Allah, insya-Allah, beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah, ya. Jadi itu. Jadi harap-harapnya setiap pelajar kita yang baru ni faham, kita gunakan istilah keluarga Istiaf itu sebab kita adalah merupakan satu tubuh, dan setiap orang itu ada status Hawariyun itu untuk sama-sama berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk itu, maka insya-Allah kita harapkan Allah izinkan kita untuk menjaga Istiaf sebaiknya dengan sikap kita, sikap peribadi kita, sikap individual kita itu, ya, kita dapat jaga Istiaf. Dan apabila kita jaga Istiaf, maknanya kita jaga Islam, sebab Istiaf itu mahu memperjuangkan Islam, insya-Allah. Jadi kita takut sungguh kalau sekiranya orang caci kita secara peribadi, itu boleh tahan. Tetapi kalau sekiranya orang caci Istiaf, orang caci Islam kerana kelemahan kita, kerana kita tidak serius untuk menegakkan Islam ataupun menjalankan fungsi kita sebagai pelajar, maka kita bimbang takut dosanya sangat besar kerana kita mencemarkan imej Islam, mencemarkan imej Istiaf sebagai sebuah institusi akademi Islam. Jadi kena jaga sungguh-sungguhlah. Bermula daripada hari ini, setiap tindak tanduk kita, setiap perkataan kita, setiap akhlak kita itu kena jaga sungguh-sungguh mengikut Islam. Sebab kita nak jaga Islam, kita nak menegakkan Islam, insya-Allah. So, sekian tazkirah untuk hari ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.